Baik, seterusnya kita akan belajar tentang anggaran saiz populasi organisma. Jadi kita akan tengok apa faktor yang mempengaruhi anggaran saiz populasi organisma. Ada dua faktor, iaitu saiz populasi dan juga kepadatan populasi. Apa itu saiz populasi? Saiz populasi ialah bilangan organisma yang terdapat dalam sesebuah populasi. Itu untuk saiz populasi. Bagi kepadatan populasi pula, kita nak tengok berapa banyak bilangan individu suatu spesies per unit keluasan habitat. Jadi saiz populasi, beza antara saiz populasi dengan kepadatan populasi. Saiz kita cuma nak tahu bilangan organisma kat dalam populasi. Kalau kepadatan, kita nak tahu berapa banyak individu dekat setiap luas habitat dia tu. Jadi macam mana kita nak anggarkan saiz populasi organisma? Kita akan menggunakan teknik persempelan rawak. Jadi time bila kita nak guna teknik persempelan rawak ni? Kita akan gunakan dia bila kita nak selidik atau kita nak kaji dekat kawasan yang besar. Dan bila kawasan tu besar, data untuk saiz populasi tu sukar untuk kita peroleh. Jadi sampel yang mewakili kawasan tersebut diambil untuk memberikan anggaran tentang kelimpahan. Kelimpahan ni apa? Maksudnya kepadatan dan corak taburan organisma yang duduk dekat kawasan tersebut. Jadi pertama kita gunakan teknik persempelan kuadrat. Kuadrat, siapa pernah dengar perkataan kuadrat? Kita nak tengok apa tu kuadrat. Ini ialah kuadrat. Jadi fungsi teknik persempelan kuadrat ni adalah untuk menganggarkan saiz populasi tumbuhan daratan ataupun haiwan yang tidak aktif atau bergerak dengan perlahan. Jadi apa contoh tumbuhan daratan? Contohnya macam rumput, pokok-pokok, pokok bunga. Jadi haiwan yang tidak aktif atau bergerak dengan amat perlahan ni apa? Contohnya apa yang bergerak perlahan? Siput. Siput kan bergerak perlahan. Jadi bilangan organisma kat dalam kawasan kuadrat ni adalah sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. Jadi data yang diperoleh daripada semua kuadrat ni boleh digunakan untuk menganggarkan populasi kawasan kajian. Tadi kita dah sebut apa tu kuadrat. Apa tu kuadrat, cikgu? Jadi ini kuadrat ni ialah struktur rangka berbentuk segi empat sama diperbuat daripada kayu, besi ataupun plastik. Agak-agak ni siapa pernah tengok kuadrat ni? Kuadrat ni macam jaring kan? Jaring untuk kita buat sangkar kucing ke, sangkar burung ke. Betul tak? Jadi biasanya kuadrat ni dia akan dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk menganggarkan peratus litupan suatu spesies. Jadi setiap saiz kuadrat ni dia bergantung pada situasi tau. Dia bergantung pada jenis dan saiz organisma, keluasan kawasan, taburan dan juga kepadatan tumbuhan ataupun haiwan dekat satu kawasan. Contohnya macam kuadrat 1 meter persegi ni sesuai untuk menganggarkan populasi tumbuhan di padang sekolah. Jadi kita nak anggarkan frekuensi. Jadi kalau frekuensi, apa maksud frekuensi ni? Frekuensi ni ialah kebarangkalian untuk memperoleh individu suatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. Jadi frekuensi. Okay, kita akan buat latihan sama-sama. Kat sini kita ada keladi bunting dan juga lemna spesies. Beza kan? Keladi bunting dan juga lemna spesies. Jadi sekarang ni berapa keluasan kuadrat? Okay, itu nanti kita akan bincang sama-sama. Jadi frekuensi ni dia kata bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Jadi kita pertama sekali kita nak cari frekuensi keladi bunting.
Jadi berapa banyak bilangan kuadrat yang mengandungi spesies keladi bunting. Jadi kita tengok dekat kuadrat pertama, ada tak keladi bunting? Ada. Jadi 1. Kuadrat 2 ada tak keladi bunting? Ada. Kuadrat 3 ada tak? Ada. Kuadrat 4 ada tak? Ada. Jadi bilangan kuadrat yang mengandungi spesies keladi bunting ada berapa? Ada 4. Jadi berapa banyak bilangan kuadrat yang kita guna? Kita gunakan 4 kuadrat. Darab 100% sama dengan 100%. Itu untuk keladi bunting. Sama juga macam lemna spesies. Kita tengok dekat kuadrat pertama ada tak lemna spesies? Ada. Kuadrat kedua ada. Kuadrat ketiga pun ada. Kuadrat keempat pun ada juga. Jadi 4/4 darab 100%. Jawapan dia sama juga 100%. Jadi frekuensi untuk keladi bunting dengan frekuensi untuk lemna spesies adalah sama, iaitu 100%. Kita tengok jawapan sama ke tidak? Betul. Itu untuk frekuensi. Macam mana pula untuk kira kepadatan? Jadi kepadatan ni ialah bilangan individu purata suatu spesies per unit luas kawasan kajian. Pertama sekali kita kena tahu berapa luas kawasan kajian. Kita tengok dekat kuadrat ni, berapa luas kuadrat? Setiap kuadrat. Tengok kuadrat pertama dia punya luas 1 meter darab 1 meter. Jadi luas sama dengan 1 meter darab 1 meter sama dengan 1 meter kuasa 2. Kuadrat kedua pun sama, kuadrat ketiga pun sama, kuadrat keempat pun sama luas dia. Jadi kita teruskan kepada pengiraan. Jadi kita nak tengok kepadatan keladi bunting. Jadi keladi bunting sama dengan jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat. Jadi dikata bilangan individu spesies dalam semua kuadrat. Kita nak tengok keladi bunting. Kita kira keladi bunting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuadrat pertama ada 6. Kuadrat kedua ada berapa? 3. Kuadrat keempat kita ada 4 keladi bunting. Kuadrat kelima kita ada 1. Per jumlah bilangan kuadrat yang digunakan, ada 4 kuadrat yang kita guna. Darab luas suatu kuadrat. Tadi kita dah kira luas. Luas dia berapa? 1 meter kuasa 2. Jadi 6 tambah 3 tambah 4 tambah 1 sama dengan berapa? Cuba kira. 14. Di 14/4 meter kuasa 2. Cuba kira dapat berapa? Dapat 3.5. Apa unit dia? Meter kuasa 2 dekat bawah. Bila kita bawa dia naik, meter negatif 2. Itu untuk keladi bunting. Macam mana kalau lemna spesies? Kaedahnya sama juga. Cuma tukar je ni. Jadi lemna ada berapa? 1, 2, 3. 3 tambah 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5 sama dengan 19/4 meter kuasa 2. Kira-kira kita akan dapat jawapan 4.75 meter negatif 2. Dapat ke tidak? Dapat. Tengok jawapan. Betul, sama. Jadi itu untuk kepadatan. Untuk peratus litupan pula, kita nak tengok peratus permukaan tanah yang dilitupi tumbuhan. Jadi apa dia punya rumus? Peratus litupan sama dengan luas kawasan yang dilitupi oleh spesies yang dikaji dalam semua kuadrat per jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab luas suatu kuadrat darab 100%. Pertama, kita nak tengok peratus litupan bagi keladi bunting. Bezanya peratus litupan dengan kepadatan. Kalau kepadatan tadi
luas kawasan kajian adalah 1 meter kuasa 2 sebab kita perlukan luas kuadrat tersebut. Tapi kalau yang peratus tutupan ni kita nak tahu tanah. Tanah maksudnya setiap kuadrat, anak-anak kuadrat ni yang kecil-kecil ni, berapa luas dia kita kena tahu. Jadi kat sini kita ada 1 meter. 1 meter bahagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bahagi 10 sama dengan 0.1 meter. Jadi, kita keluarkan dia. Okay, nak senang faham. Ni yang kecil tau. Jadi, untuk panjang dia 0.1. Untuk tinggi dia pun sama. Dari sini ke sini ada berapa? 10 juga. Jadi, 0.1. Jadi berapa luas bagi anak kuadrat yang kecil-kecil ni, tanah ni? 0.1 darab 0.1 sama dengan 0.01 meter kuasa 2. Itu untuk luas anak kuadrat tanah yang kecil-kecil ni. Jadi macam mana nak tahu luas kawasan yang dilitupi spesies? Okay. Yang ini kita kena kira setiap kotak bagi tumbuhan yang ada. Kita padam dulu yang ni. Okay. Sekarang kita kira. Untuk keladi bunting ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Untuk keladi bunting kita ada 12. Dia nak luas 12 darab berapa luas dia tadi? 0.01. Itu baru untuk yang mana? Itu baru untuk kuadrat pertama. Kita nak ke 4 kuadrat untuk semua kuadrat. Jadi tambah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 0.01. Dah cukup ke? Belum. Tu baru kuadrat kedua. Kita kira kuadrat ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni kira tak? Tak. Kenapa? Sebab dia dah terkeluar. Jadi 7 darab 0.01. Dah siap ke? Belum. Lagi 1. 1, 2. 2 darab 0.01. Per. Jumlah bilangan kuadrat yang digunakan ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 darab luas satu kuadrat tu ni. Ni berapa luas dia? 1 meter kuasa 2. Jangan lupa darab 100 peratus. Sebab apa? Dia nak kira peratus litupan. Jadi kita tekan kalkulator. Tekan. Dapatlah 6.75. 75 apa? Peratus lah. Sebab dia nak peratus. Ini untuk keladi bunting. Macam mana kita nak kira lemna? Sama juga. Kira je lah. Kita tukar yang depan ni je. Ada berapa lemna? 1, 2, 3. 3. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ni dikira 1. Jadi ada 5. Okay, itu untuk kuadrat kedua. Kuadrat ketiga macam nak kira? 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada separuh je. Jadi kalau separuh 5.5. Kalau yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay. Kira. Berapa kita dapat? 4.63%. Kita cek jawapan. Sama tak? Sama. Itu jawapan dia. Next, kita nak tengok kaedah kedua. Tadi kaedah persempelan kuadrat. Ini kita nak tengok kaedah tangkap, tanda, lepas, tangkap semula. Kaedah ni kita guna untuk apa? Untuk menganggar saiz populasi organisma yang bebas bergerak.
Kalau tadi persampalan kuadrat, kita cuma nak anggar populasi organisma yang tidak aktif ataupun bergerak perlahan. Tapi kalau kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula untuk organisma yang bergerak bebas. Contohnya apa? Contohnya musang, ikan hiu, serangga, ayam, apa lagi? Semualah yang bergerak bebas. Rama-rama. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak guna kaedah ni. Pertama, haiwan yang dikaji ditangkap secara rawak dalam kajian atau habitat semula jadi. Jadi contohnya sekarang ni, kita berada dekat dalam suatu hutan. Kat dalam hutan ni, ini adalah hutan. Kita nak tahu populasi ayam hutan. Kita nak cari berapa banyak populasi ayam hutan dekat dalam hutan tersebut. Jadi kita tak boleh lah nak kira satu-satu ayam dekat kawasan ni kan. Jadi kita akan gunakan kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Kita pergi tangkap ayam secara rawak. Ini ayam, kita tangkap ayam. Tangkapan pertama, kita dapat 10 ayam. Lepas tu kita tanda dia. Macam mana kita nak tanda dia? Kita akan gunakan pewarna kuku ke, guna cat ke, guna dakwah India ke, letak benang ke, apa-apa je kita boleh buat yang boleh menunjukkan yang kita pernah tangkap dia. Asalkan penandaan tu dia tak mengganggu pergerakan organisma tu untuk bergerak bebas. Kenapa? Sebab lepas ni kita akan nak lepaskan dia. Lepas tu selepas seminggu, lepas tu kita dah keluar, dah lepaskan dia. Kita masuk balik dekat kawasan tersebut. Kita tangkap lagi ayam secara rawak. Kita tangkap untuk tangkapan kedua. Kita dapat 12 ekor ayam hutan. Jadi dalam 12 ekor ayam hutan ni cuma ada 4 bertanda. Jadi yang lain 8 tu tak bertanda. Jadi kita dah boleh anggarkan berapa saiz populasi ayam hutan dekat hutan tersebut. Macam mana nak kira? Jadi untuk saiz populasi ni, bilangan haiwan tangkapan pertama darab bilangan haiwan tangkapan kedua per bilangan haiwan bertanda dalam tangkapan kedua. Jadi berapa banyak tangkapan pertama tadi? 10. Tangkapan kedua ada berapa? Ada 12. Jadi berapa yang bertanda tadi dalam tangkapan kedua? Ada 4. Dah boleh kira ke belum? Dah boleh kira. Jadi 10 tambah 12 sama dengan 22. Bahagi 4 sama dengan 5.5. Ini adalah saiz populasi bagi ayam hutan dekat hutan tersebut. Jelas ke tidak? Jelas ya? Kalau ada sebarang persoalan nanti boleh tanya. Sekian, terima kasih. Jom kita buat aktiviti bersama-sama.